Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah hatajawaza li an ummati al-qata'a wan nisyana wa mastakrihu alaihi, atau kama qala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kerana aku daripada umatku yang melakukan kesalahan, yang melakukan kesilapan, al-khata'u kesilapan, dan yang terlupa, dan yang dipaksa ke atasnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni Nabi cerita 3 perbuatan yang Allah Taala angkatkan qalam daripada ditulis akan dosa. Kenapa tuan-tuan? Kerana rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata innallaha tajawaza li. Li itu maknanya kerana aku. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi maka tak diampunkan kita. Maka disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Syarah Al-Wafi, kerana aku, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kerana Nabi, maka kita dapat diampun 3 perkara kalau kita buat. Pertama, kalau kita khata'. Khata' ni maksudnya tersilap. Kalau kita tersilap, kita sangkakan dah waktu masih lagi waktu malam, maka kita pun makan. Apa-apanya kita tersilap. Alamak, silap pula. Ingatkan azan maghrib, kita pun makan. Rupanya baru azan zuhur. Maka diampunkan dari orang yang tersilap. Yang tersilap ni dia jarang-jarang, bukan hari-hari tersilap. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah kita bayar zakat sekalipun, kita tersilap bayar. Bayar patut pada orang miskin, kita beri pada orang kaya, tersilap. Maka diampunkan dosa kita, tetapi hanya yang diampunkan itu adalah dosa, tetapi hukum masih lagi tidak terangkat. Hukum masih lagi tidak terangkat. Kita tadi bayar zakat, silap bayar pada orang kaya. Maka bila kita tahu, maka diampun dosa kita. Tak bayar zakat tu, tapi kita kena qada pula bayar zakat tadi, ataupun kita kena bayar sekali lagi untuk zakat tu, kerana zakat tu masih lagi wajib. Kita kena keluar sekali lagi nilai zakat tu pada orang yang betul, pada asnaf yang betul. Sebab tu zakat ni kita jangan silap, jangan salah. Sebab kalau tak dikira hutang, kita kena buat balik. Kewajipan tu masih lagi ada, yang hanya diampunkan dosa kita tersilap tadi. Kemudian yang kedua, kita lupa. Lupa ni pun sama juga kita solat, kita terlupa untuk solat, sibuk penuh sampai lupa solat. Maka Nabi kata fal yusalli idza zakaraha, maka hendaklah kamu tunaikan pula sembahyang itu apabila kamu mengingatinya. Lupa nak bangun pagi ni, sedar-sedar dah tengah hari. Cuma bila dia jaga tadi, dia ingat, maka dia terus dia sembahyang. Ataupun dia sibuk mancing ikan, lupa sembahyang, ikan dapat sebakul, sedar Allah, asar tak buat lagi, dah sampai isyak. Maka cepat-cepatlah dia sembahyang. Kerana apa? Lupa. Tak buat macam mana? Lupa. Cuma lupa ni pun sama juga, kalau disebabkan kecuaian kita, maka itu tidak dimaaf pada syarak. Dia kecuaian kita, bukan kita dia jaga-jaga, kita memang cuai, dah tahu dah waktu maghrib tu pendek, tapi waktu maghrib tu baru nak pergi naik sampan pergi cari ikan. Memang tak dan lah sembahyang maghrib.
dia pergi cari pasal, maka tu tak dikira. Hak tu kira dosa pasal kecuaian diri. Seperti mana orang tengok najis ada pada pakaian dia. Nak pergi semayang ni ada najis, patut kita pergi basuh lah, ataupun kita tukar baju lain. Tak apa, jap lagi lah. Maka dia pun terus pergi. Maka dia pun tengok Allah ada najis pula. Maka pada waktu tu dia dikira orang yang cuai. Maka dia kena buat balik, tapi dikira dosa juga pasal dia dikira orang yang cuai. Maksudlah kita semayang subuh-subuh ni dah tahu dah subuh tu wajib semayang, tidur juga lambat, kelima orang tidur. Tak malam tu tak tengok tak tidur pun. 1 sampai kelima tak tidur langsung, kelima tidur. Bukan hari ni je, tiap-tiap hari apa tu. Tiap-tiap hari dia bangun subuh pukul 9, pukul 10. Maka ni tak kira orang yang tersalah, tak kira orang yang silap, ni dikira orang yang cuai. Maka ni tak boleh, tak dimasuk dalam orang yang diampun dosa, diangkat penanya dah. Dia kena kita dah sentiasa menjaga-jaga untuk buat kebaikan, kita tersilap juga, terlupa juga. Itu yang dimaaf pada syarak. Juga dengan perkara-perkara wajib yang lain, kita cuai. Dah cuai maknanya kita tak ada ingat langsung. Kita memang tak nak ingat pun, buat-buat sambil lewanya. Maka ni ulama khabar tak termasuk orang yang diampun dosanya disebab tersilap ataupun lupa, sebab kecuaian dia. Yang diampun ni memang kita duk beringat, hari-hari duk sembahyang subuh, bangun awal, tiba-tiba hari itu terlambat. Hari itu terlupa sembahyang, maka itu dimaaf pada syarak. Bahkan tuan-tuan, dosa kita ataupun kesalahan kita khata dan kita nisyan, salah dan lupa ni kita sendiri pun selalu berdoa. Allah pun suruh kita berdoa supaya kita diampunkan dosa itu. Apa benda kita doa? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ada kan? Kita doa dah. Tak ada ya. Rabbana la tu'akhizna. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah, janganlah engkau ambil kesalahan daripada Rabbana la tu'akhizna in nasina, sekiranya kami lupa, atau akhtana, ataupun kami salah. Dalam hadis yang lain kita Nabi kata apa kenama diangkat kalam ataupun pena itu daripada orang yang khata' wan nisyan, orang yang rufi'al kalam adil khata' wan nisyan, daripada orang yang salah dan orang yang lupa. Maknanya nak cerita kalau kita tersalah, termasuklah tersalah, kita bukan nak bunuh pun, tapi accident sengaja ke tak, sampai orang tu mati, maka kita tak dibalas bunuh balik. Kalau ikut hukum hududnya balas bunuh, maka kita tak kena balas bunuh balik. Sebab apa? Kita tersalah, kita tersilap, kita tak sengaja, kita nak ke lain, tiba terkena, terlanggar. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, melainkan dia memang cuai, memandu, sengaja dia lalu haluan kanan, orang pergi lalu haluan kiri, dia lalu kanan, menongkah arus, maka itu kalau aksiden dia langgar orang mati, itu tak dikira orang yang dimaaf, maka itu kena sepatutnya. Yang ketiga, wa mastakrihu alaihi, orang yang diampun dosa lagi, orang yang dipaksa ke atasnya. Kita bukan nak buat, tapi kena paksa. Kalau kamu tak curi, aku bunuh kamu. Curilah kita. Kalau kamu tak minum arak ni, aku bunuh kamu. Dalam keadaan pisau tu dah betul-betul berada di tengkok kita, orang paksa kita dan sebagainya. Maka dalam keadaan tu, kalau kita buat benda yang haram sebabkan paksaan, ancaman kepada diri kita, maka dimaaf pada hukum syarak. Termasuklah kita ditangkap dan kita dipaksa untuk kufur, dalam keadaan orang tu menaya nak bunuh kita kalau kamu tak ni. Maka ada dua pilihan. Kita boleh teruskan dengan kerah kita ataupun nak mempertahankan kalimah syahadah, ataupun kita terus kata aku kafir, aku sembah Yesus dan sebagainya, tapi dalam hati kena mutmainnah qalbuhu bil iman, kena kekal hati kita dengan keimanan kita. Pada lafaz mulut je kita sebut itu, atau dimaaf pada syarak. Itulah masuk orang yang dipaksa ke atasnya. Cuma di sini di perbahasan luas perbahasan luas macam mana masuk dipaksa, syarat dan sebagainya ada. Cuma secara dasarnya orang yang lupa, orang yang salah, orang yang lupa dan orang yang dipaksa ke atasnya dengan ancaman yang tak dapat dielak, maka dimaaf pada hukum syarak. Kerana apa? Kerana Nabi SAW. Wallahu a'lam.
Lupa tak ingat. Semayang dulu. Ingat semayang dulu. Macam mana dia punya nasi dia semayang. Jadi tak ingat dia semayang dulu. Dia nak balik, dia nak balik. Tanya dia. Dia nyanyi ujak dia. Tidak juga. Tapi yang soalan tanya itu dia tak ingat. Dia tak tahu dia semayang tidak. Semayang dulu. Aku semayang dulu. Okey, baik. Kalau kita tak ingat kita ni semayang ke belum, kita ni semayang ke belum, maka kita ambil hukum asal. Asal kita itu adalah bara'ah minaz zimmah. Kita tak nak buat apa pun asal kita. Maknanya kita ambil hukum asal kita tak semayang. Bila kita tak ingat kita semayang ke tak, maka kita ambil hukum asal tak semayang. Asal kita sebelum semayang adalah kita tak semayang. Maka kita ambil hukum asal, maka kita kena sembahyang. Kita semayang je sekali lagi. Sama hukum macam kita semayang, kita tak ingat rakaat 3 ke 4 ni semayang asar ni, 3 ke 4 tak ingat, maka kita ambil berapa? Ambil 3, kemudian kita tambah satu lagi jadi ke 4. Kita dah ingat nak tahiyat akhir ke tak, tahiyat akhir ke tak, kita ambil yang mana? Yang kurang. Maka samalah dalam keadaan kita semayang ke tak ataupun semayang ke tak, kita ambil yang kurang, langsung tak ada rakaat. Maka kita tambahlah, ataupun kita semayanglah semula semayang apa yang kita tak ingat tadi. Tapi tak payahlah tuan-tuan sujud sahwi pula. Sujud sahwi ni kalau tinggal rakaat, ini tengok lek ya. Lepas habis 4 rakaat tu dia sujud sahwi. Mengapa? Aku tak ingat dia semayang ke tak. Tak payah sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi. Sujud sahwi ni hak dalam semayang kita tak ingat rakaat, hak tu disunatkan sujud sahwi. Sunat saja. Allah Subhanahu wa taala. Sama macam dia semayang, dia tayamum. Dia tayamum. Ya. Dia lupa dalam keadaan dalam kereta dia ada air. Dia lupa. Dia ingat tak ada air. Lupa. Maka dia lepas semayang dia teringat, lah ada air dalam kereta aku rupanya. Maka batal tayamum dia, kira dia wajib ulang balik solat dia dengan wuduk yang baru kerana dia ingat dah ada air. Allahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.